Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi ini kita lagi mengucapkan banyak-banyak rasa syukur kita kepada Allah. Izin Allah, rahmat, hidayah, taufik dari Allah, kita dapat meneruskan pengisian kita seperti hari-hari yang sebelumnya, yang mana pada pagi ini kita akan memperincikan keterangan ayat yang ke-77. Dalam nota bercetak, ia berada pada muka surat 63. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. Ayat nombor 77, Allah memulakan dengan mengemukakan pertanyaan. Tidakkah manusia itu memperhatikan bahawa kami telah menciptakan ia daripada air mani? Okey, pertanyaan di sini seperti yang kita maklumkan sebelum ini, pertanyaan di sini adalah pertanyaan yang berbentuk pengingkaran. Maknanya Allah tidak ada sesuatu yang Allah mengingkari tentang manusia ini. Kemudian pertanyaan ini sekaligus memberikan pengertian dalam bentuk kehairanan. Maknanya Allah ni hairan tengok manusia ni. Kenapa? Kerana manusia ni dia tidak berusaha untuk merenung kekuasaan Allah itu yang ada pada kejadian manusia itu sendiri, yang asal-asalnya manusia itu tidak wujud, tetapi ia telah wujud setelah Allah menciptakan manusia itu daripada air mani. Apabila manusia ini dia tidak mahu memikirkan tentang kejadian asal usulnya, Allah merasa hairan. Tiba-tiba setelah dia menjadi orang yang sempurna, dia menjadi penentang yang kuat, penentang yang nyata kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, penentang di sini adalah merujuk kepada menentang kewujudan hari penghidupan semula manusia setelah mati. Kita orang yang beriman, kita percaya dengan yakin kalau kita dah mati, kita akan dihidupkan kembali. Tetapi pada zaman Nabi, ada beberapa manusia ni dia tak percaya, mati-mati dia tak percaya. Bahkan dia menentang, dia mempelekehkan tentang wujudnya hari kehidupan semula setelah mati. Sedangkan Allah Ta'ala kata, kenapa dia tak perhatikan, dia tak fikir, dia tak renung? Diri dia tu sendiri sebenarnya sudah membuktikan bahawa Allah Ta'ala tu boleh buat apa sahaja. Antaranya, dia wujud sebelum ini, tetapi dia hidup setelah Allah menciptakan daripada air mani. Baik, muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Apa kita dapat belajar daripada ayat nombor 77 ini? Nombor satu, kita dapat belajar pada pagi ini, kita ni semua sekali, selagi kita ini manusia, kita telah diciptakan oleh Allah daripada sesuatu yang lemah. Air mani lemah, kotor, orang tak pandang pun.
Orang tinggalkan air mani tu. Orang tak ambil pun. Itulah kita asal-asalnya. Tapi manusia ni lupa diri dia. Dia nak lawan pula Tuhan tu. Sedangkan dia itu mula-mula tak ada daripada air yang kotor, air yang lemah. Jadi kita dapat belajar pada pagi ini pada pengajaran nombor 1. Kita nukilkan ayat lain yang menunjukkan bahawa kita ni memang daripada air yang lemah. Kita boleh rujuk dalam suratul Mursalat ayat nombor 20. Kita akan jumpa Allah mengatakan alam nakhluqukum min ma'in mahin. Allah kata, bukankah kami telah menciptakan kamu daripada air yang lemah. Jelas dekat situ. Okay. Kemudian pengajaran yang kedua yang kita dapat belajar, siapa-siapa yang menentang Allah, maknanya dia mengingkari, dia tak percaya bahawa Allah ni dia boleh buat apa saja, termasuk Allah Ta'ala ni boleh menghidupkan orang mati, adalah merupakan satu kezaliman yang besar. Sebab apa? Kalau dia mengingkari, dia tak percaya, maknanya dia akan kata seolah-olah Allah itu tidak mampu menghidupkan kembali manusia. Okay. Kita lihat apakah tindakan yang boleh kita ambil berdasarkan pertanyaan Allah yang Allah kemukakan pada ayat nombor 77 ini dan sifat manusia yang menjadi penentang ni. Maka antara yang utama, kita kalau nak kenal diri kita, nak tahu kita ni siapa, maka kita kena mengingati asal usul kejadian diri kita ni. Macam kita tahu tadi, semua orang ni pangkat dia apa, jawatan dia apa, hebat dia macam mana, mulia ke dia. Ingat, semua orang ini berasal daripada apa? Daripada air mani. Semua orang tahu air mani itu kedudukan dia apa. Tapi itulah kita. Jadi kalau kita kenal diri kita ni, maka kita akan dapat membentuk sifat yang tawadhu', sifat yang khudu', rendah diri kita, pasrah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, jelas pada tindakan yang pertama. Sebab tu nanti waktu kita belajar surah As-Sajdah, insya-Allah bulan 12 kita mula, Allah Ta'ala bawa kita kepada merenung asal usul kita. Sebab itu dalam surah Sajadah kita tunduk. Kenapa kita sujud? Itu adalah simbol kepada manusia yang tunduk, manusia yang patuh kepada Allah. Nanti kita akan kupas tentang sujud sajadah itu secara tidak langsung. Jadi kita teruskan pada ayat yang ke-78. Ayat 78 ni adalah ayat yang menjelaskan bagaimana bentuk penentangan terhadap hari kebangkitan. Kalau ayat nombor 77, Allah tak sebut macam mana cara dia menentang. Allah cuma bagi tahu ada manusia menjadi penentang yang tega, yang sangat keras terhadap hari kebangkitan. Ayat 78 memberikan jawapan macam mana cara mereka mengingkari hari kehidupan semula. Jadi kita boleh lihat pada ayat nombor 78, muka surat nombor 68 bagi nota yang bercetak. Jadi kita bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. Ayat ini Allah mengatakan, dan dia tu siapa? Dia ni kalau kita rujuk pada ayat yang sebelum ni, pada nota ayat nombor 77,
saya ada nukilkan ulasan Ibnu Katsir. Kalau ikut para ulama tafsir kata, salah seorang daripada insan yang menjadi penentang kepada hari kehidupan semula ini antaranya adalah Ubay bin Khalaf. Ni Ubay bin Khalaf ni di kalangan otai-otai, kita panggil orang-orang yang penentang kepada dakwah Islam ketika zaman Nabi. Salah seorang yang nama Ubay bin Khalaf. Sebab tu Ubay bin Khalaf ni dalam riwayat tu kata dia pernah datang kepada Nabi SAW. Dia membawa di tangannya tulang yang sudah pun hancur. Apabila dia bawa tulang yang sudah hancur, dia buang tulang tu di udara sambil dia berkata, apa? Wahai Muhammad, apakah engkau fikir bahawa Allah boleh membangkitkan manusia yang jadi tulang yang dah hancur ni? Dia bawa perumpamaan seperti itu. Jadi kalau kita baca ayat tu baru kita tahu, oh rupa-rupanya ayat tu berbunyi dan dia memberikan satu perumpamaan kepada kami. Macam mana dia bawa perumpamaan tu? Dia bawa pemisalan. Pemisalan dia apa? Ambil tulang yang telah hancur, kemudian tulang hancur tu dilemparkan ke udara. Apabila lempar ke udara maknanya apa? Hilanglah kan tulang-tulang tu kan. Lepas tu dia persoalkan, dia tanya, Muhammad, tulang yang dah hancur-hancur ni siapa yang boleh hidupkan kembali? Itu yang datang pada ayat yang hujung tu. Yang ayat tu berbunyi apa? Qala, dia telah bertanya, man yuhyil 'idhama wa hiya ramin, siapakah yang dapat menghidupkan tulang temulang yang telah hancur seperti debu? Siapa yang tanya tu? Kalau ikut riwayat Ibnu Katsir, kebanyakan ulama tafsir kata namanya Ubay bin Khalaf. Okey. Sedangkan kata Allah apa? Allah Ta'ala kata apa? Dia kata ni, Allah kata suka-suka je dia bawa pemisalan seolah-olah Allah tak mampu nak hidupkan tulang-tulang yang dah hancur tadi. Allah Ta'ala kata sedangkan dia lupa tentang kejadian macam mana Allah ciptakan dia. Boleh faham tak maksudnya? Okey, nanti kita akan tengok jawapan yang berikutnya. Jadi pada ayat nombor 78 ni kita dapat mengetahui bahawasanya ada manusia dia cuba membuktikan bahawasanya Allah takkan mampu nak menghidupkan orang yang telah mati dengan menggunakan tulang-tulang yang dah hancur dilemparkan ke angin. Okey. Apa pelajaran yang kita boleh belajar daripada ayat 78 sebelum kita pergi ayat nombor 79? Okey, pelajaran pertama kita dapat belajar dekat sini, manusia ni, kalau jenis manusia ni, kalau dia ini orang yang batil kan, orang yang jahat, dia akan bawa apa saja hujah, dia akan dapat menyokong kebatilan. Betul tak? Dia kalau dia tak percaya boleh hidup semula ni, dia akan cari jalan macam mana nak patahkan, macam mana nak lawan hujah Nabi Muhammad SAW ni, macam mana ni? Seperti mana dia gunakan tu tulang. Sebab tu dalam ayat tadi al-'idham iaitu tulang rami yang telah hancur. Ni kita kena belajar. Kalau kita berhujah, kita berdebat dengan orang-orang yang batil ni, dia takkan ada hujah yang menyokong dia, tapi dia akan cari alasan-alasan yang menyokong kebatilan dia. Okey, pelajaran nombor 2. Pelajaran nombor 2, kadang-kadang orang yang nak menentang kebenaran ni, dia tak tunjuk secara terang-terang, tapi dia menunjuk dengan cara yang tersirat. Tersirat tu macam mana? Tulang tadi tu. Dia tanyalah soalan. Tulang dah hancur ni, siapa yang boleh hidupkan? Tapi daripada tulang tu sebenarnya ada makna yang tersirat. Sebenarnya dia tak percaya kepada hari kiamat itu benar. Itu di antara yang kita boleh belajar. Okey, kita masuk ayat nombor 79.
Okey, ayat 79 ini adalah ayat yang Allah mengajarkan kepada Nabi jawapan yang pertama. Jawapan yang pertama, macam mana nak lawan balik Ubay bin Khalaf tadi, yang dia kata siapa yang boleh menghidupkan tulang-tulang yang dah hancur tadi. Maka jawapan nombor satu. Okey, jawapan nombor satu ni ia berada pada ayat nombor 79. Sebab tu dalam nota tu kita akan jumpa ayat 79 jawapan nombor satu, ayat nombor 80 jawapan nombor 2. Ada berapa jawapan? Nanti kita akan jumpa pada ayat-ayat yang berikutnya. Ni kita nak masuk hujung-hujung dah ni. Ni dah nak tamat dah surah Yasin. Tengok ya. Ayat 79. Dah dekat tak ayat nombor 83? Dah dekat dah. Maknanya surah Yasin ni hujung-hujung dia tu dia nak bawa kita cerita tentang apa? Ayat-ayatnya ayat-ayat yang membuktikan bahawa Allah mampu menghidupkan manusia yang sudah mati. Kalau ada siapa-siapa yang mempertikaikan tulang dan hancur, Allah tak boleh nak hidupkan kembali, Allah bagi jawapan dia. Jadi tuan-tuan kena ingat balik. Mula-mula kita belajar surah Yasin dulu. Apa tujuan surah Yasin? Jadi nak dapatkan jawapan tujuan surah Yasin tu, kena buka balik nota yang mula-mula, yang nombor satu tu. Kemudian tuan-tuan kembali melihat ia pada penghujung-penghujung ayat surah Yasin. Okay, kita tengok ayat 79. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. Ini adalah jawapan nombor satu. Allah kata kepada Nabi SAW, Qul. Allah kata, jawab Muhammad. Katakanlah. Katakanlah apa? Tulang temulang yang hancur itu akan dihidupkan. Siapa yang hidupkan dia? Oleh Tuhan yang telah menciptakan tulang itu pada awal-awal kejadian tulang itu. Faham tak maksudnya? Kan tadi ayat yang 78 kan dia lemparkan tulang. Jadi Allah kata, nak tahu, Allah kata, maka Allah jawab. Allah kata, Muhammad, kau jawab apa yang mereka ragu tu, kata dekat dia. Lah Tuhan, tulang yang hancur tu, ia akan hidupkan kembali tulang tu. Tuhan yang samalah yang ciptakan tulang tu. Mula-mula tulang tu tak ada, kemudian tulang tu ada. Tuhan yang samalah yang akan menghidupkan kembali tulang tu. Dan dia itu amat mengetahui setiap keadaan makhluknya. Sebab apa? Kalau tulang dah hancur kan, macam mana nak hidupkan balik? Dia dah hancur. Macam mana nak cantum dia? Allah bagi tahu. Dia tahulah setiap apa yang keadaan makhluk dia. Tuhan tahu. Tulang kanan ke, tulang kaki ke, tulang apa? Tulang badan ke. Kita kan semua sekali ada 360 tulang. Dalam hadis riwayat Muslim kan, yang tiap-tiap pagi kita kena bersedekah setiap tulang tu. Ingatkan hadis tu. Kita setiap pagi bersedekah tak 360 ni setiap tulang. Sembahyang duha lah. Kan Nabi suruh kita sembahyang duha. Sebab setiap tulang-tulang kita ni, satu tulang kena bayar satu sedekah. Satu tulang kena bayar satu sedekah. Kita kan ada 360 tulang. Jadi Allah Ta'ala ni dia kata dia tahu setiap keadaan makhluk, dia tahu tulang tu berapa, mana tulang kiri, mana tulang sumsum, mana tulang yang paling panjang. Allah Ta'ala dia maha mengetahui. Okay. Jadi pelajaran yang kita dapat belajar dekat sini, nombor satu,
Nombor satu, kita dapat belajar Al-Quran adalah perkataan yang paling benar, paling sempurna dan paling kuat dalam menegakkan hujah. Sebab tu kita letakkan ayat 79 tadi sebagai jawapan nombor satu. Supaya kita ingat lepas ni, baca surah Yasin, rupa-rupanya pendekatan surah Yasin ni adalah ada orang bertanya, ada orang bantah, Tuhan menjawab. Maknanya Al-Quran ini merupakan hujah yang paling kuat dalam membantah mana-mana perkara-perkara yang batil. Okey, nombor dua, kita dapat belajar berdalilkan dengan sesuatu yang lebih berat untuk menunjukkan sesuatu yang lebih ringan. Faham tak maksudnya? Maksud dia macam ni. Mana lebih susah nak ciptakan tulang asal-asal tak ada daripada tulang yang sama yang telah hancur dicantumkan kembali? Mana lebih susah? Tentulah jawapan dia, nak cipta tulang yang mula-mula, kita kan mula-mula tak ada tulang, Allah ciptakan ada tulang. Mana yang lebih berat? Menciptakan tulang yang kali pertama mula-mula tak ada kepada ada, ataupun mencantumkan kembali tulang-tulang yang asal tu tapi dia hancur? Maka jawapannya mestilah yang ciptakan mula-mula tu. Itulah maksud dia. Itulah yang Allah Ta'ala kata, yang Allah Ta'ala bagi jawapan. Lah, ia akan hidupkan kembali tulang-tulang dok. Tuhan yang ciptakan tulang kali pertama, itulah ia akan menghidupkan. Okey, jelas tuan-tuan dan puan. Pengajaran nombor 2 ni. Jelas tuan puan ya? Okey, pelajaran nombor 3 yang kita dapat belajar dekat sini, kita dapat belajar hebatnya Allah ni, agungnya Allah, besarnya Allah dengan menghidupkan tulang belulang itu kali pertama. Kenapa? Kerana tak ada siapa-siapa pun yang mampu menciptakan tulang belulang tersebut. Dan pelajaran nombor 4, hebatnya Allah ni, pengetahuan Allah Azza wa Jalla terhadap segala makhluk dan penciptaan dia. Lepas tu kalau kita belajar, apabila Allah tiupkan sangkakala yang kedua, ingat kita belajar sebelum ni, tulang-tulang kita akan tumbuh seperti biasa. Macam mana Allah boleh cantumkan tulang-tulang yang telah dimakan oleh tanah? Kerana Allah tidak mengetahui setiap makhluk dan penciptaannya. Okey, kalau tuan-tuan nak dapatkan lebih pengukuhan kepada teladan yang kita belajar ni, tuan-tuan boleh baca Suratul Mu'minun ayat 12 sampai ayat nombor 14. Kalau ditanya ayat manakah yang paling lengkap menceritakan fasa kejadian manusia, jawapan tu ada pada surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat nombor 14, muka surat 342. Kalau tuan-tuan tengok pada slide di hadapan, tuan-tuan tengok tulisan warna merah tu, itulah sebenarnya fasa kejadian manusia. Mula-mula daripada tin, daripada tanah, kemudian jadi nutfah, kemudian jadi alaqah, kemudian jadi mudghah, kemudian jadi izama. Izama itulah yang dibincangkan pada ayat yang sebelumnya dan apa yang Allah nak menjawabnya. Jadi kita tengok pada terjemahan dia. Okey, ringkasannya macam ni lah. Ringkasan dia macam ni. Saya datangkan ringkasan dia. Tengok tu, dia punya susunan tu. Seketul darah beku asal-asalnya. Lepas tu jadi segumpal daging. Hebatnya Al-Quran ni, dia cerita tentang apa ni? Dia panggil ilmu apa ni? Ilmu biologi kan? Surah Yasin. Baca surah Yasin. Kenapa baca surah Yasin? Oh, rupa-rupanya surah Yasin ni surah yang suruh kita merenung kehebatan Allah yang menciptakan manusia. Lepas tu nombor 3 tu, nombor 3 itulah isu Allah menjadikan tulang. Lepas tu tulang itu dibalut menjadi daging. Itulah asal usulnya. Nanti waktu kita belajar surah As-Sajadah dengan insan, kita akan kembali merenung kejadian manusia. Okey.
Dalam ayat lain Allah dia bagi tahu, dia tahu setiap ciptaan makhluk dia. Kita boleh kukuhkan dengan suratul Mulk ayat nombor 14. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Bukankah Allah yang menciptakan semua makhluk itu, dia tahu segala-galanya. Jadi tidak ada lagi mana-mana keraguan yang mengatakan Allah tidak ada yang boleh menghidupkan tulang-tulang dah hancur. Jawapannya, Allah yang menciptakan tulang itu kali pertamalah, ia akan menyantumkan kembali tulang-tulang yang telah dia ciptakan. Maka tamatlah kita pada ayat nombor 79. Maka selesailah kita jawapan yang pertama bagi membantah penentang yang nyata terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Esok pagi insya-Allah kita masuk kepada ayat yang ke-80. Mungkin minggu depan tu dah habis surah Yasin. Jadi kita jumpa insya-Allah besok pagi dengan jawapan yang kedua pada ayat yang ke-80. Kita sudahi pengisian kita memohon keampunan kepada Allah dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. wal 'asr innal insana lafi khusr ila alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq وتواصوا بالصبر وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.